Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kita masih lagi bincangkan ayat ke-99 dan 100 surah Yusuf. Lama nampaknya perhentian kita pada bahagian ini, iaitu firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawayhi wa qala dukhulu Misra insya'allahu aminin. Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsyi wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Maka tak kala mereka masuk ke tempat Yusuf merangkul ibu bapanya dan dia berkata, masuklah kamu ke negara Mesir insya-Allah dalam keadaan aman. Dan dia menaikkan kedua ibu bapanya atas singgahsana. Dan mereka semuanya merebahkan diri saya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, wahai ayahku, inilah tafsir mimpiku yang dahulu itu. Sungguhnya Tuhan telah menjadikan ini satu kenyataan. Dan sungguhnya Tuhanku telah buat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari rumah di penjara itu, dan ketika membawa kalian dari dusun iaitu padang pasir setelah syaitan merosakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Sungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dalam kuliah terdahulu telah saya huraikan kepada tuan-tuan, mungkin di sini ada bentuk takdim dan juga takhir. Iaitu pertama kali mereka bertemu dengan Yusuf, mereka telah pun sujud, dan sujud telah saya huraikan maksud yang dikehendaki, iaitu ada 3 penjelasan di situ oleh kebanyakan ahli tafsir. Ini boleh kita lihat dalam tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, tafsir Baghawi, tafsir contohnya tafsir Ruhul Bayan. Itu juga kita dapat lihat Hadaiq Qurawi wa Raihan. Ada berbagai tafsir yang menjelaskan maksud sujud itu bahawa sama ada sujud dari sudut hakikatnya ataupun sujud dari sudut majaznya, ataupun sujud itu merujuk pada sujud pada Allah sebenarnya yang dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga telah saya uraikan kepada tuan-tuan perbezaan antara perkataan abun dengan walidun. Dakiknya penggunaan perkataan Quran, iaitu bila menyebut perkataan contohnya dalam surah Luqman yang kita pelajari, wasainal insana biwalidayhi, bahawa Allah mengajar manusia itu untuk baik kepada kedua ibu bapanya, bahawa digunakan perkataan di situ oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dipesan kepada manusia ini untuk berbaik kepada ibu bapanya. Mengapa di situ disebut perkataan wasainal insana biwalidayhi, sedangkan kat sini warafa'a abawaihi? Apa beza abun dengan walidun? Telah saya huraikan bahawa perkataan walid itu merujuk kepada wiladah. Bila Allah menyentuh perkataan dipesan kepada manusia, kami pesan kepada manusia untuk baik kepada ibu bapa, maksudnya ibu bapa yang sebenar, ayah yang sebenar dan ibu yang melahirkannya. Tapi kalau sebut perkataan abawaihi, kemungkinan di sini merujuk kepada ayah yang sebenar dan ibu tiri. Itu yang terjih oleh sebahagian ahli tafsir, contohnya Imam As-Samarqandi dan tafsir Samarqandi yang terkemuka itu, kerana mengikut sorotan sejarah yang dikaji oleh beliau, nama ibu kepada Yusuf dan Binyamin alaihi wassalam iaitulah Rahil. Ini isteri yang ada di sini disebut sebagai Laya ataupun Lia. Jadi ini merupakan isteri kepada Nabi Yaqub yang bukan wanita yang melahirkan Yusuf dan juga Binyamin. Maka sebab itu dipilih oleh Allah perkataan abawahi bukan walidayhi. Jadi muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, ada pula pendapat oleh Al-Imam Al-Khazin yang mengatakan lebih kurang sama juga, iaitu beliau berkata bahawa Nabi Yaqub ini berkahwin dengan Rahil bersama dengan saudara perempuannya Laya. Dalam syariat mereka juga dibenarkan perkahwinan antara seorang kakak dengan adik bersama-sama pada satu waktu. Itu disebut di sebahagian ahli tafsir. Dan kemudian Laya ini juga telah meninggal dunia sebelum Rahil. Dengan sebab itu mungkin Nabi Yaqub berkahwin dengan adik perempuan yang ketiga, kata Al-Imam Al-Hafnawi disebut dalam tafsir Al-Khazin. Wallahu'alam. Madailah untuk mengatakan tuan-tuan bahawa perkataan walidun beza daripada abun, dan ini memperkuatkan bahawa ibu Nabi Yusuf dan juga Binyamin adiknya telah wafat. Kerana perkataan Binyamin itu pun telah kita pelajari di sudut bahasa Ibrani, yang merujuk kepada kesakitan seorang perempuan waktu melahirkan anak membawa dia kematian. Itu makna binya. Baik, muslim-muslimat rahmati dan dikasihan. Lagi kita dapat pelajari di sini bahawa permintaan daripada Nabi Yusuf kepada keluarga ini untuk stay di Mesir, itu dapat kita lihat, udkhulu Misra insya'allahu aminin. Masuklah Mesir, duduk dalam keadaan selamat. Tapi apa yang terjadi selepas itu yang kita pelajari dalam kisah Nabi Musa AS 400 tahun kemudian.
Maka Bani Israel telah pun diperhambakan. Yang lakinya dibunuh setahun, dihidupkan setahun oleh Firaun yang zalim itu. Kenapa berlaku demikian? Kan ke doa Nabi Yusuf AS agar mereka duduk di Mesir dalam keadaan aminin, selamat, aman, selamat sejahtera. Mengapa pula berlaku selepas itu bangsa Bani Israel telah pun dihukum oleh Firaun? Ini samalah seperti doa Nabi Ibrahim AS kepada Allah SWT supaya anak-anaknya diberi kemuliaan, diberi kedudukan yang mulia. Sampai Allah menjawab, la yanalu ahdiz zalimin. Bila Nabi Ibrahim minta kepada Allah Taala supaya menjadikan keturunannya mulia, maka Allah menjawab, la yanalu ahdiz zalimin. Doa engkau aku makbulkan wahai Ibrahim, tapi bagi anak-anakmu, keturunanmu yang enggan ikut kebenaran, mereka tidak termasuk dalam doamu. Sama juga kita pelajari nanti ada peluang surah Hud, iaitu bila Nabi Nuh AS minta kepada Allah supaya diselamatkan puteranya. Allah menjawab, sungguhnya innahu laisa min ahlik, anak itu bukan daripada keturunanmu. Bagi menunjukkan kepada kita terputusnya hubungan nasab itu dengan sebab mereka tidak mengikut syariat Nabi tersebut. Jadi jawapan ada saya jumpa dalam tafsir Tanbihul Afham oleh Al-Imam Ibn Barajan yang pernah saya sebutkan dahulu tentang keistimewaan kitab tafsir ini, pandangan-pandangannya yang mendahului masa. Kata Imam Ibn Barajan, kenapa berlaku demikian? Bukankah Yusuf AS telah mendoakan kepada Allah supaya keturunan ini hidup dalam keadaan selamat, aman, dihormati, dimuliakan? Mengapa pula 400 tahun kemudian mereka dihalau keluar dan dibunuh oleh Firaun, dikejar Nabi Musa AS itu sampai dibelahkan laut untuknya membawa Bani Israel bilangan 600,000 lebih itu supaya selamat lepas sampai ke semenanjung Sinai? Jawapannya, kebaikan si ayah barangkali boleh sampai kepada keturunan yang ke-9 daripada keturunannya. Ini dalam tafsiran kita pun berkata. Sebaliknya, syu'mul walid, kejahatan, maksiat yang sifatnya si ayah itu mungkin akan yalhaq asabi' minal walad. Dilaknat orang itu 7 keturunan, sebagai contohnya orang cerita tentang Mahsuri, tuan-tuan. Barangkali kata-kata seperti ini adalah asasnya, mungkin dia bukan hadis, dia bukan satu kata-kata yang berpandu pada Quran, tapi maksudnya mungkin kebaikan si ayah itu mengalir kepada anak-anak selagi anak-anak itu ikut perintah dan juga tanggungjawab dan syariat yang dibawa oleh ayah. Tapi bila mereka keluar saja dari landasan tersebut, maka mereka akan sama seperti orang lain, tidak dapat perhatian, bahkan kena hukuman. Maka itu yang berlaku kepada Bani Israel. Nanti kita akan lihat dan surah-surah menceritakan tentang kebejatan, penyimpangan mereka terhadap perintah Allah. Mereka mengambil patung anak lembu sembahan, hukum mereka berdegil ingkar pada perintah Nabi Musa AS. Begitu banyak sekali perkara mereka tidak pelajari daripada datuk nenek moyang mereka ketika melakukan kesalahan kepada Yusuf AS. Jadi jawapannya, kata Ibn Barajan, walaupun jaminan daripada Yusuf AS untuk mereka hidup selamat di Mesir, tapi itu adalah jaminan yang bersifat sementara, dengan syarat mereka mengikut syariat Nabi-Nabi yang terdahulu. Anda mereka keluar saja, maka mereka akan terdedah kepada hukuman dan kezaliman, penganiayaan pihak berkuasa Mesir. Dan itulah yang berlaku sebenarnya. Kalau nanti kita ada peluang, insyaAllah mudah-mudahan kita boleh merujuk kepada surah Al-Anfal ayat ke-25, bila Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutilah kamu kepada fitnah yang kalau berlaku dia tidak akan hanya menimpa orang yang zalim sahaja secara khusus, ia juga akan kena pada orang yang beriman. Pentafsiran kepada ayat ini, akhirat nanti kalau manusia itu dikenakan hukuman, contohnya lah apa yang berlaku, ujian Allah kepada mereka, tsunami, tenggelam dan hancur setempat dan musnahlah segala, punah dan rosak dan hancur mati sekalian manusia kat situ. Nanti di akhirat akan dibangkitkan. Mereka terbahagi pada 3 golongan. Yang pertama yang melakukan kezaliman, kemaksiatan, melayakkan hukuman turun kepada mereka. Mereka itu di dunia dikenakan hukuman, akhirat kena sekali lagi di akhirat di neraka. Ada golongan kedua yang turut kena hukuman itu, iaitu bala musibah yang berlaku itu, mereka di kalangan orang beriman. Kenapa mereka kena juga? Kerana tidak ada Nabi lagi yang beritahu mereka. Kalau ada Nabi seperti zaman dahulu nak berlaku satu hukuman, Nabi akan beritahu. Tapi di akhir zaman tidak ada Nabi lagi, maka satu hukuman itu bila berlaku bersesuaian dengan ayat ini, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dia akan menimpa semua. Orang beriman pun kena juga. Tapi si mukmin ini ketika dibangkitkan, dia menjawab kepada Allah, ya Allah, saya tidak melakukannya. Kenapa saya pun kena hukuman itu? Allah mengatakan, tidak ada Nabi untuk memberitahu kamu hukuman nak turun. Kamu pun kena sekali. Tapi masa kamu hidup, kamu amar ma'ruf nahi munkar tak? Jawapannya, ya Allah, saya buat. Aku buat amar ma'ruf nahi munkar, tapi mereka tidak dengar. Maka masuklah kamu ke dalam syurga. Di dunia kamu kena hukuman, menghapuskan dosa-dosa kamu. Di akhirat kamu dapat balasan syurga. Ada pula golongan yang ketiga beriman, yang juga mempersoalkan hukuman itu berlaku. Bertanya, ya Allah, kenapa saya kena hukuman ini, ujian ini, sedangkan saya beriman? Jawapan Allah Taala, adakah engkau di dunia dahulu melakukan amar ma'ruf atau nahi munkar? Jika dia menjawab tidak, dia hanya melakukan amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, tapi tak sentuh perkara-perkara mungkar, maksiat berlaku. Nah,
Di dunia kau kena hukuman, di akhirat kau kena lagi sekali sebab tidak menjalankan tanggungjawab. Jadi balik kepada soalan ni tadi, kalau ditanyakan mengapakah Nabi Yusuf menjamin mereka selamat, tiba-tiba mereka yang datang 400 tahun kemudian dikenakan hukuman oleh Allah. Jawapannya pandu kepada ayat inilah. Kata Imam Ibn Barajan bahawa jaminan keselamatan, keamanan itu tidak berkekalan kerana mereka mula melakukan perkara-perkara penyimpangan dan ingkar terhadap perintah Allah SWT, maka itulah yang melayakkan mereka kena hukuman. Ibaratnya dalam bahasa orang berniaga pada hari ini, seorang itu susah payah hidup, bekerja bersungguh-sungguh hingga berjaya mengasas satu perniagaan. Majulah dia pengasas kepada perniagaan itu, founder lah orang panggil. Maka dia pun mencapai kemuncak kejayaan dari sudut kebendaannya. Semua orang memuji. Tiba si anak melihat ayah sudah pun senang, maka anak tidak lagi perlu bekerja kuat macam si ayah. Bahkan ayah pun selalu berkata, dulu ayah pergi sekolah jalan kaki, sekarang ayah belikan kau kereta. Sekolah lagi sudah ada kereta sebagai contohnya. Maka si anak tidak susah payah macam si ayah lagi. Datang cucu, lagi senang hidupnya kerana kekayaan sudah ada di depan mata. Kerja dia enjoy saja. Mungkin dia tak ambil tahu langsung tentang perniagaan atuknya. Maka sampai generasi yang keempat, langsung dia tak peduli. Maka generasi yang kelima mungkin belum sempat, generasi yang keempat, yang ketiga sudah bungkus. Yang pertama membina, yang kedua menghabiskan, yang ketiga menghancurkan. Maka tibalah generasi keempat untuk kembali hidup, sukar balik semula. Maka barangkali inilah dia sunnatullah dalam kehidupan. Jawapan kepada soalan ini tadi seperti disebut oleh Ibn Barajan, bahawa Bani Israel hidup dalam keadaan kesenangan, keselamatan, keamanan dijamin untuk mereka ketika zaman Nabi Yusuf, tapi selepas itu mereka tidak berkekalan mengamalkan prinsip Taurat, perintah daripada Allah SWT, maka mereka pun dihancurkan olehnya dan hidup dalam kemelaratan. Baik, muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, dapat kita lihat dalam ayat ke-99 dan 100 ini lagi dalam penggunaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila idz akhrajani minas sijni, ketika dikeluarkan dari penjara, dan baginda tidak mengatakan dikeluarkan dari perigi kerana ingin menjaga perasaan saudara-saudaranya supaya tidak malu di atas buatan mereka masa lampau, masa jahil dahulu. Dan kemudian disebut perkataan nazara bainan nas. Nazrun ini berarti, kalau kita lihat perkataan digunakan nazarahu syaitan, ini merujuk kepada memacu haiwan, menarik haiwan supaya berjalan dengan cepat. Jadi syaitan juga mengudakan manusia, memperkudakan manusia supaya buat maksiat. Dan kemudian datang perkataan latif, bahawa ia merujuk kepada sifat halus dan lemah lembut Allah dalam mengatur sesuatu yang dia kehendaki, kerana tiada satu yang sulit dapat diselesaikan melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu datang perkataan Al-Alim dan juga Al-Hakim, iaitu yang maha mengetahui kemaslahatan hamba-hambanya, dan Al-Hakim iaitu maha bijaksana dalam perbuatannya, dalam melakukan sesuatu sesuai dengan waktu, walaupun waktu yang dilalui itu begitu panjang, tapi semuanya mengandungi kasih sayang dan juga tarbiyah Allah SWT. Jadi dapat tuan-tuan perhatikan penggunaan bila Allah menyatakan di sini, masuklah ke Mesir dengan selamat, dengan insya Allah, bahawa kamu tidak akan mengalami kesulitan, kesedihan selagi kamu ikut syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan penerangan yang diberikan ini mendekati apa yang dikehendaki oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini memberi kefahaman kepada kita. Mungkin dia hanyalah sejuzuk kecil daripada apa yang dikehendaki oleh Allah. Mudah-mudahan dengan memahami ini menjadi dekat hati kita, lunak hati kita untuk memahami tarbiyah Allah dalam segala ketapannya. Itu sebab antara doa yang Nabi ajar kepada kita untuk amalkan, tuan-tuan hati dan dikasih sekalian. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa karimni bit taqwa, ataupun wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Ya Allah, kayakan aku dengan ilmu pengetahuan yang mengeluarkan aku daripada kejahilan, kebodohan, wahai Tuhan, dan hiasilah diriku dengan sifat hilim, ana, macam sifat Nabi Yusuf AS, iaitu tiada ketergesaan dalam apa yang kita lakukan. Yang ketiga, kita mohon kepada Allah juga supaya muliakan aku dengan ketakwaan. Ini juga sifat Nabi Yusuf AS. Dan yang terakhir sekali, jammilni bil afiyah, indahkan rupa paras aku, kejadian aku dengan keafiatan. Kalau ditimpa satu penyakit, mungkin akan menyebabkan kecacatan, hilang seri pada wajah, tubuh dan sebagainya. Nampaknya doa Nabi kita ini sejajar dengan doa ataupun peristiwa ataupun satu-satu yang kita baca episod indah daripada surah Yusuf ini. Mudah-mudahan dalam kuliah akan datang saya akan terang kepada tuan-tuan sekali lagi pola berfikir orang saleh dan juga smart leadership yang ada pada Yusuf AS. Berbelas-belas karakter itu untuk kita pelajari. Walaupun kita tidak mungkin, mustahil seseorang kita dapat mencapai tahap kenabian, tapi kita masih lagi boleh belajar sifat-sifat yang ada pada baginda alaihissalam. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.